Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Lili akan membincangkan topik mengenai isu kontemporari Sabah, yaitu kepelbagaian budaya dan migrasi. Tajuk kami adalah meneroka isu yang dihadapi kepelbagaian budaya dan migrasi di Sabah. Salah satu soalan yang akan kami kemukakan adalah bagaimanakah globalisasi boleh menjadi pendorong utama konflik identiti budaya dalam kalangan generasi muda Sabah yang terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya. Dari segi bahasa dan komunikasi, globalisasi ini membawa kepada penyebaran bahasa asing seperti bahasa Inggris. Ramai golongan generasi muda masa kini lebih pandai untuk bertutur dalam bahasa Inggris berbanding dengan bahasa ibunda dari budaya masing-masing. Mereka juga bersikap ambil mudah untuk tidak mempelajari bahasa tradisional masing-masing yang membawa kepada kehilangan bahasa sebagai elemen penting identiti budaya. Dari segi pakaian tradisional pula, fashion tradisional bagi pakaian setiap etnik juga mengalami perubahan dan identiti pakaian tradisi semakin hilang ekoran daripada faktor globalisasi. Perubahan masa yang berlaku menyebabkan generasi muda masa kini mengubah dan mencipta rekaan pakaian tradisi mengikut cita rasa sendiri tanpa memikirkan nilai sejarah dalam etnik masing-masing. Sebagai contoh, kita dapat lihat banyak pakaian tradisi Kadazan Dusun yang telah diubah sesuai mengikut fashion modern yang terkini, dan ia juga dikenali sebagai dress kontemporari. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh penduduk Sabah dalam mengekalkan keharmonian antara penganut pelbagai agama seperti Islam, Kristian, Buddha dan sebagainya? Cabaran utama yang dihadapi oleh penduduk Sabah ialah dalam memahami budaya dan adat resam kaum lain. Dalam mengekalkan keharmonian antara penganut pelbagai agama, penduduk Sabah perlulah memahami budaya dan adat resam penganut agama yang berbeza. Dari pengalaman saya sendiri, saya melihat penganut bukan beragama Islam mungkin mempersoalkan laungan azan dikumandangkan di corong-corong pembesar suara di masjid-masjid dan surau-surau, sehingga menimbulkan tanggapan ekstrim. Laungan azan dianggap suatu bentuk pencemaran bunyi serta mengganggu keselesaan dan ketenteraman penganut bukan beragama Islam yang tinggal berhampiran masjid dan surau dalam kawasan perumahan. Konflik tersebut akan timbul jika masyarakat saling tidak memahami maksud simbolik budaya dan adab resam sesuatu penganut agama yang lain. Mereka hanya sekadar mengetahui tetapi tidak berusaha untuk memahami dengan lebih mendalam amalan budaya dan adat resam penganut agama lain di Sabah. Oleh itu, penduduk Sabah perlulah bersikap bertoleransi bagi mengekalkan keharmonian antara penganut pelbagai agama agar dapat melahirkan penduduk Sabah yang mempunyai sikap keterbukaan dan hormat kepada agama yang lain seperti Islam, Kristian, Buddha, India dan sebagainya. Slide seterusnya adalah bagaimanakah keharmonian menunjukkan kekayaan budaya di Sabah. Yang pertama adalah kepelbagaian etnik. Sabah didiami oleh pelbagai kumpulan etnik termasuk suku Kadazan Dusun, Bajau, Murut dan banyak lagi. Walaupun mempunyai latar belakang budaya yang berbeza, masyarakat di Sabah mampu hidup bersama-sama secara damai dan harmoni. Ini mencipta persekitaran yang kaya dengan tradisi, adat istiadat dan bahasa yang berbeza. Seterusnya adalah festival dan acara budaya. Sabah terkenal dengan festival dan acara budaya yang menyambut warisan etnik yang beraneka ragam. Sebagai contoh, Pesta Keamatan merayakan penuaian padi dan diadakan oleh suku Kadazan Dusun, sementara Festival Regata Lepa-Lepa mengenang tradisi maritim Bajau. Keberagaman yang tercermin dalam pelbagai perayaan budaya yang diadakan sepanjang tahun. Akhir sekali adalah makanan tradisional. Kepelbagaian etnik juga tercermin dalam masakan tradisional Sabah. Setiap kumpulan etnik mempunyai hidangan khas masing-masing, mencipta peta kulinari yang sangat beraneka ragam. Melalui makanan, masyarakat Sabah berkongsi dan menyambut kekayaan budaya mereka. Bagaimanakah migrasi penduduk dari dalam negara maupun dari luar negara boleh memberikan tekanan kepada kestabilan sosial dan budaya di Sabah?
Migrasi penduduk dari dalam maupun luar negara boleh memberikan tekanan kerana boleh mengubah landscape budaya yang ada di Sabah. Contohnya, penduduk baharu yang bermigrasi di Sabah akan membawa budaya dan tradisi mereka. Ini akan menjadi satu cabaran kepada penduduk tempatan untuk mengekalkan tradisi mereka. Selain itu, migrasi juga boleh mewujudkan ketegangan mengenai pemilikan tanah dan hak tradisi masyarakat tempatan. Apakah implikasi percampuran budaya yang dibawa oleh pendatang baharu kepada penduduk tempatan? Implikasi percampuran budaya yang dibawa oleh pendatang baru kepada penduduk tempatan adalah asimilasi. Asimilasi berlaku apabila adanya interaksi erat antara ahli kumpulan etnik yang berbeza budaya pada masa yang lama. Kejayaan berlakunya asimilasi ini bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti atau sebaliknya. Contohnya seperti asimilasi yang berlaku atas masyarakat Cina, Kelantan, Jawa, Baba, dan Nyonya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Julman bin Abdul Rahman dengan memegang nombor kad metrik iaitu BA23110141. Di sini, saya akan menjelaskan soalan berkaitan bagaimanakah penghijraan boleh mencetuskan ketegangan mengenai hak tanah dan hak tradisional masyarakat tempatan di Sabah. Baik, yang pertama adalah disebabkan oleh isu pemaju. Hal ini dikatakan demikian kerana migrasi boleh mencetuskan konflik mengenai hak pemilikan tanah antara penduduk asal dan pendatang baru. Penghijraan yang tidak teratur atau diurus dengan baik boleh menyebabkan ketidakpastian mengenai pemilikan tanah. Yang kedua adalah disebabkan kesan globalisasi. Globalisasi membawa budaya yang popular global, media massa dan nilai baharu yang boleh mengalihkan keutamaan masyarakat tempatan. Pengaruh ini boleh menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, pakaian dan bahasa yang mungkin bercangka dengan amalan tradisional. Sekian, terima kasih. Soalan berikutnya adalah apakah yang ahli kumpulan pelajari selepas membincangkan topik kumpulan yang telah kamu pilih? Pertama sekali adalah kumpulan kami telah mempelajari tentang cabaran yang perlu dihadapi oleh masyarakat Sabah apabila berlakunya migrasi. Misalnya, masyarakat Sabah perlu menghadapi persaingan pekerjaan kerana peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi akan mencipta persaingan lebih besar di pasar tenaga kerja terutama sektor-sektor tertentu. Seterusnya adalah kumpulan kami juga telah mempelajari kepelbagaian budaya yang terdapat di Sabah. Antaranya ialah kelompok-kelompok etnik yang terdapat di Sabah. Contohnya ialah suku Kadazan Dusun, Bajau, Murut dan kelompok etnik lainnya. Kami juga mempelajari tentang sejarah, bahasa dan keunikan budaya masing-masing yang terdapat di Sabah. Berikan pendapat setiap ahli kumpulan tentang pemahaman kamu secara keseluruhan selepas mempelajari subjek budaya dan masyarakat di Sabah. Kami sebulat suara berpendapat bahawa selepas mempelajari subjek budaya dan masyarakat di Sabah, kami mengetahui terdapat berbilang etnik dan suku kaum yang unik di Sabah dan bukan hanya tertumpu kepada kaum Kadazan Dusun sahaja. Selain itu, kami juga dapat mempelajari banyak tentang makanan tradisi, tarian tradisional, ritual, dan pantang larang bagi setiap kaum yang berbeza di Sabah. Hal ini telah membuka pandangan kami tentang betapa pentingnya mengetahui budaya dan masyarakat yang berbilang di Sabah. Panjang mempelajari subjek budaya dan masyarakat di Sabah, apakah tugasannya sukar menurut setiap ahli? Yang pertama ialah mencari bahan rujukan mengenai warna atau simbol yang berkaitan dengan identiti sesuatu etnik. Yang kedua, perlu mempelajari sesuatu identiti dengan lebih mendalam supaya dapat memahami sesuatu budaya tersebut. Yang ketiga, memastikan tugasan yang diberikan dibuat dengan langkah yang betul bagi mengelakkan kesalahan atau masalah yang berlaku. Soalan seterusnya adalah, sepanjang mempelajari subjek budaya dan masyarakat di Sabah, apakah subtema dalam kuliah yang menarik minat saya tentang budaya dan masyarakat di Sabah ini? Ianya merangkumi dua aspek. Aspek yang pertama adalah dari segi pakaian, iaitu
Warna dan motif. Warna dan motif ini pada pakaian etnik Dusun Tindal mencerminkan nilai budaya dan persekitaran semula jadi. Hal ini demikian kerana motif yang biasa digunakan mungkin termasuk simbol semula jadi, haiwan dan corak geometri dalam warna terang dan kontras. Kemudian, hiasan tambahan pakaian tradisional Dusun Tindal sering dihiasi dengan hiasan tambahan seperti sulaman tangan, manik dan banyak lagi. Hiasan ini dapat menambahkan keindahan dan estetika pada pakaian tradisional mereka. Kemudian aspek yang kedua iaitu makanan, terutamanya makanan busau dan tuhau. Hal ini demikian kerana busau mempunyai rasa dan aroma yang tersendiri yang menyebabkan tarikan utama hidangan tersebut. Rasa yang kuat dan kompleks boleh menambah kepelbagaian pengalaman kulinari dan menjadi sebahagian daripada warisan kulinari tempatan. Kemudian tuhau sering digunakan dalam masakan tradisional dan mempunyai beberapa khasiat dan manfaat kesihatan. Tuhau juga mengandungi pelbagai nutrien penting seperti serat, vitamin dan mineral. Pengambilan tuhau boleh menyumbang kepada pengambilan nutrisi harian yang lebih sihat. Sekian. Soalan yang seterusnya adalah, apa yang kamu harapkan selepas mempelajari budaya dan masyarakat di Sabah? Apa yang kami harapkan adalah dapat meningkatkan kesedaran budaya dalam diri masing-masing. Bukan itu saja, dengan mempelajari budaya dan masyarakat di Sabah, kami dapat meluaskan pengetahuan untuk memahami kepelbagaian etnik, bahasa, dan adat resam yang ada di Sabah. Selain itu, kami dapat belajar untuk menghormati pelbagai budaya yang ada di Sabah dengan tidak menimbulkan sebarang salah faham dalam kalangan masyarakat. Dan akhir sekali, kami dapat menerima perbezaan etnik, kepercayaan dan cara hidup sesuatu etnik tanpa menimbulkan syak wasangka dalam diri.